Sistem pemerintahan Abu Bakar. Yang pertama adalah membahagikan wilayah pentadbiran. Sayyidina Abu Bakar telah melicinkan pentadbiran kerajaan Islam dengan membahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah, iaitu Mekah, Taif, Al-Jun, Khalwan, Yaman, Bahrain, Jarsh, Hadramaut, Zabid dan Najran. Dalam itu juga beliau telah melantik seorang amir ataupun ketua bagi mentadbir setiap wilayah yang dipecahkan itu. Namun kekuasaan utama masih lagi di tangan khalifah. Yang kedua, perluasan kerajaan di wilayah utara. Usaha untuk menyebarkan dakwah serta meluaskan kerajaan Islam adalah salah satu strategi yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, di mana beliau telah menghantar pasukan muslimin memerangi Byzantine, yakni di Rom Timur dan Empire Parsi. Dalam peperangan itu, Khalid Al-Walid telah ditugaskan untuk menjadi ketua panglima ketika itu dan telah berjaya menawan Iraq hanya dalam satu kempen peperangan sahaja. Yang ketiga pula adalah sumber hukum pemerintahan, meletakkan Al-Quran yang utama, di mana ketika Sayyidina Abu Bakar menghadapi sebarang masalah dan kesulitan, maka beliau akan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Tapi jika masih belum bertemukan jawapannya, maka beliau akan mencarinya melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terusnya, sumbangan Abu Bakar As-Siddiq, di mana yang pertama adalah pengumpulan mashaf Al-Quran dan Hadis. Pada waktu itu, Abu Bakar As-Siddiq telah mengarahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpul dan menyusun semua naskah Al-Quran yang selama ini telah ditulis atas kulit binatang, batu, daun, pelepah taman dan sebagainya untuk disalin semula. Hal ini dikatakan demikian kerana pada waktu itu telah berlakunya suatu peperangan, iaitu peperangan melawan golongan murtad, dan dalam pada itu telah ramai terkorbannya para penghafaz Al-Quran pada waktu itu. Yang kedua adalah meneruskan dakwah Islam. Abu Bakar As-Siddiq sering mengajak para sahabatnya untuk mengenali dan menerima Islam dengan menunjukkan sifat kepribadian yang perketi terhadap mereka. Oleh itu, terdapat beberapa sahabat yang telah masuk ke dalam Islam hasil daripada ajakan Abu Bakar As-Siddiq, seperti Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah dan lain-lain lagi. Yang ketiga adalah membebaskan diri dari cengkaman Rom dan Parsi, di mana beliau telah mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar pada waktu itu, dan juga telah berjaya membebaskan negeri-negeri yang berada di bawah cengkaman Rom dan Parsi. Seterusnya adalah pentadbiran Umar bin Al-Khattab. Yang pertama adalah membentuk Majlis Syura, di mana maksud syura ni adalah suatu perkumpulan ataupun mesyuarat terhadap suatu perkara untuk meminta pandangan setiap daripada ahli mesyuarat tersebut dan untuk mengeluarkan ataupun mencari kata sepakat daripada suatu isu yang ditimbulkan pada waktu itu. Umar Al-Khattab telah membentuk satu majlis syura yang merupakan majlis perundangan tertinggi, di mana ianya terbahagi kepada dua pada waktu itu, adalah antaranya adalah majlis syura tertinggi dan majlis syura am. Yang kedua, memperbarui undang-undang pentadbiran tanah. Perkara ini telah berlaku kerana hasil daripada kesan perluasan kuasa Islam pada waktu itu. Maka segala tanah-tanah awam dan juga hasil dari tanah tersebut adalah menjadi milik hak kerajaan sepenuhnya pada waktu itu. Hal ini berlaku kerana ianya adalah untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam di negara itu, seperti di negara Mesir, Iran dan lain-lain. Yang ketiga adalah menetapkan pentadbiran zakat, di mana Umar bin Al-Khattab telah menetapkan bahawa punca kuasa asal pada semua pentadbiran pada waktu itu, termasuklah zakat sekali, adalah datangnya daripada khalifah di kota Madinah. Sumbangan Umar bin Al-Khattab yang pertama adalah menitik beratkan kebajikan rakyat, di mana beliau telah menggubal sistem zakat pada waktu itu supaya ianya menjadi lebih sistematik dan adil. Oleh itu, setiap rakyat akan memperoleh jumlah zakat yang sama rata dan juga adil. Yang kedua adalah mengasas takwim hijrah.
Umar bin Al-Khattab telah menetapkan kalender hijrah sebagai kalender rasmi umat Islam pada waktu itu dan juga pada waktu ini, iaitu dengan menjadikan tahun hijrah Rasulullah SAW ke Madinah adalah sebagai perkiraan kalender hijrah pada waktu kalender hijrah tersebut. Yang ketiga pula adalah mengetuai dalam peperangan, di mana Umar bin Khattab telah mengetuai dalam siri peperangan dan telah berjaya menakluki wilayah-wilayah baharu, termasuklah Persia, Syria, Mesir dan Afrika Utara, di mana seperti kita tahu bahawa wilayah tersebut mempunyai kawasan yang agak besar dari segi bentuk buminya. Seterusnya adalah pentadbiran Uthman bin Affan, di mana yang pertama adalah melantik pegawai dari kaum keluarga sendiri, di mana beliau telah melantik keturunan Umayyah untuk memegang jawatan penting dalam takbirannya. Hal ini dikatakan demikian kerana Bani Umayyah pada waktu itu sangat terkenal dengan pengalaman mereka dalam mentadbir dan juga mereka mempunyai ekonomi yang sangat kukuh. Yang kedua adalah lemah lembut dalam pentadbiran. Uthman bin Affan sering bersimpati dengan kesusahan orang lain dan juga mempunyai sifat memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini dikatakan kerana sifat peribadi Uthman yang terkenal dengan sopan santunnya. Dikatakan Uthman telah menggunakan diat, yakni wangnya sendiri, untuk membayar diat hutang darah berhubungan dengan pembunuhan Khalifah Umar. Yang ketiga adalah penghijrahan bebas, di mana Uthman bin Affan telah merombak dasar penghijrahan yang dibuat oleh Umar. Ini Uthman telah membenarkan para sahabat berhijrah keluar dari semenanjung tanah Arab. Kesannya ramai tokoh dapat berhijrah ke kawasan baru yang dibuka atau ditakluki. Pemerintahan sebelum ini, iaitu pemerintahan Umar, tidak membenarkan para tokoh untuk keluar berhijrah adalah disebabkan dikhawatiri mereka akan terpengaruh dengan budaya dan sikap orang luar. Uthman bin Affan, yang pertama adalah menyelaraskan Al-Quran, di mana beliau telah melakukan penyusunan semula naskah-naskah Al-Quran dan menjadikan ini sebagai satu rasam yang dipanggil rasam Osmani, yang digunakan pakai sehingga ke hari ini. Yang kedua adalah mempertingkatkan ekonomi, di mana Uthman bin Affan telah mengukuhkan peranan Baitul Mal dengan cara menggunakan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara serta membeli peralatan senjata dan kapal untuk memperkuatkan Angkatan Tentera Laut Islam. Di sini beliau telah menggunakan jizyah, iaitu cukai yang dikenakan kepada orang bukan beragama Islam untuk memastikan pendapatan Baitul Mal stabil. Yang ketiga adalah mengukuhkan pertahanan negara, di mana beliau telah membina Angkatan Tentera Laut Islam, yakni Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama dalam sejarah pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada Khalifah atau Khulafa Ar-Rasyidin yang terakhir, iaitu Ali ibn Abi Talib. Kita akan melihat bagaimana corak pemerintahan atau sistem pentadbiran yang dibuat oleh Ali ibn Abi Talib. Iaitu yang pertama, beliau amat mementingkan sifat keadilan dalam sistem pemerintahannya. Keadilan adalah salah satu ciri utama pentadbiran Saidina Ali ibn Abi Talib. Beliau sangat berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, tanpa memihak kepada pihak tertentu. Ini mencakupi penegakan hukum Islam dan menyelesaikan konflik antara individu atau kabilah dengan adil. Daripada sini kita dapat lihat bahawa Saidina Ali ni dia amat mementingkan sifat keadilan. Apabila dia menyelesaikan masalah, beliau tidak akan berpihak kepada mana-mana kabilah atau individu tertentu. Bahkan beliau akan bersifat adil antara dua belah pihak bagi menyelesaikan sesuatu konflik atau masalah. Seterusnya, beliau mengamalkan sistem musyawarah. Saidina Ali mengamalkan musyawarah atau perbincangan dalam mengambil keputusan penting. Beliau menghormati pandangan dan pendapat dari para sahabat serta orang-orang berpengetahuan sebelum membuat keputusan, sehingga memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk umat Islam. Yang kedua kita dapat lihat dari sini, iaitu dalam sistem pentadbiran Saidina Ali ibn Abi Talib ini, beliau amat menitik beratkan perbincangan atau musyawarah di dalam kalangan ahli tertinggi.
Seperti apabila beliau ingin mencari atau membuat satu keputusan, beliau akan berbincang bersama para sahabat yang lain dan para-para atau serta masyarakat sendiri untuk memastikan keputusan yang dibuat itu adalah yang betul dan tepat sesuai dengan masalah yang timbul. Okey, yang ketiga iaitu sifat ketegasan dalam pentadbiran. Meskipun dikenal dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, Saidina Ali ibn Abi Talib juga menunjukkan ketegasan dalam menegakkan keadilan dan aturan Islam. Beliau tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar hukum atau menentang kebenaran. Seterusnya kita akan pergi atau melihat pada sumbangan Khalifah Ali ibn Abi Talib dalam pentadbiran. Iaitu yang pertama, iaitu pembinaan institusi pentadbiran. Saidina Ali memperkuat institusi pentadbiran Islam dengan memperkenalkan struktur-struktur yang lebih teratur dan efisien. Beliau menerapkan piawai dalam pentadbiran wilayah termasuk pengurusan harta benda, negara, perundangan dan kehakiman. Dari sini kita dapat lihat apabila Khalifah Ali ini mengambil tampuk pemerintahan selepas daripada Khalifah Uthman bin Affan, beliau amat mementingkan uh, perkembangan atau peningkatan struktur pentadbiran, iaitu seperti menaik taraf atau menambah baik pentadbiran wilayah, pengurusan harta benda negara iaitu atau Baitul Mal dan perundangan serta kehakiman. Yang ini sistem perundangan dan kehakiman ini sentiasa ditambah baik sewaktu zaman pemerintahan uh, Khalifah Ali ibn Abi Talib. Seterusnya kita akan pergi kepada isi yang kedua iaitu pengembangan pendidikan. Beliau iaitu Ali ibn Abi Talib amat memberikan penekanan yang besar kepada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Saidina Ali menyokong pendirian sekolah-sekolah atau madrasah serta perguruan tinggi. Selain itu, Khalifah Ali bin Abi Talib juga menyediakan dana untuk pendidikan umat Islam. Dari poin yang kedua ini kita dapat lihat Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib ini amat menitik beratkan sistem pendidikan sama seperti khalifah-khalifah atau sama seperti zaman Rasulullah sendiri. Beliau juga menyediakan dana yang secukupnya untuk pendidikan umat Islam serta mendirikan sekolah-sekolah atau madrasah pada masyarakat untuk mereka mempelajari atau mengajar ilmu yang mereka miliki kepada masyarakat. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada isi yang terakhir atau poin yang terakhir iaitu pertahanan dan keamanan. Khalifah Ali ibn Abi Talib amat memperkuatkan pertahanan wilayah Islam dan memastikan keamanan bagi rakyat. Saidina Ali ibn Abi Talib memimpin pasukan-pasukan Islam dalam mempertahankan wilayah dari ancaman musuh serta menjaga keamanan dalam masyarakat. Di bawah pemerintahan Saidina Ali ibn Abi Talib ini, kerajaan Islam sentiasa dilindungi atau dipertahankan kedaulatannya serta keamanannya. Khalifah Ali bin Abi Talib ini bukan sahaja mengarahkan tentera-tenteranya untuk mempertahankan wilayah beliau, namun beliau sendiri juga turun padang atau memimpin pasukan-pasukan beliau dalam mempertahankan serta menjaga keamanan dan wilayah kerajaan Islam pada ketika itu. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada atau kita akan melihat persamaan antara keempat-empat khulafa' ar-rasyidin ini dalam ciri pentadbiran mereka. Iaitu terdapat 5 persamaan yang dapat diberikan dalam slide ini. Iaitu yang pertama, pengenalan institusi pentadbiran. Semua khulafa' ar-rasyidin memperkenalkan institusi pentadbiran yang memperkuat kerajaan Islam. Misalnya, Umar bin Al-Khattab memperkenalkan sistem perbendaharaan
yang efisien dan sistem kewangan yang stabil. Dari sini, dalam slide yang kita tunjuk sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa keempat-empat Khulafaur Rasyidin ini amat mementingkan institusi pentadbiran yang efisien dan mantap. Hal ini amat penting bagi memastikan kerajaan Islam itu uh, dapat diselia atau dikawal dengan baik serta mempunyai kewangan yang stabil. Seterusnya iaitu penaklukan wilayah baru. Khulafaur Rasyidin memperluas wilayah khilafah dengan cara yang adil dan beretika. Mereka menakluk wilayah-wilayah baru dengan memastikan keadilan, perlindungan bagi penduduk tempatan dan memberikan hak asasi kepada mereka. Okay, seterusnya kita dapat lihat bahawa keempat-empat Khulafa Ar-Rasyidin ini uh, amat mementingkan peluasan wilayah kerajaan Islam atau penyebaran dakwah Islam ke serata kawasan di tanah Arab. Mereka bukan sahaja meluaskan jajahan mereka, namun mereka juga memastikan keadilan di setiap kawasan yang mereka jajahi atau tawani, memastikan penduduk mereka itu berada dalam keadaan yang selamat dan di bawah lindungan mereka. Mereka juga turut memberikan hak-hak asasi seperti makanan, minuman dan tempat tinggal kepada mereka tanpa uh, tanpa menyisihkan mereka uh, seperti uh, seperti Israel Zionis yang melakukan hal tersebut pada masa kini. Okay, yang seterusnya kita akan pergi kepada pembaharuan dalam pengurusan negara. Semua Khulafa Ar-Rasyidin melakukan pembaharuan dalam pengurusan negara dengan memperkenalkan sistem-sistem yang lebih efisien dan efektif dalam sistem kewangan, pengumpulan zakat dan pengurusan urusan umum. Okay, dari sini kita dapat lihat setiap khalifah atau Khulafa Ar-Rasyidin ini sentiasa memikirkan idea yang baru atau sistem yang baru untuk um, untuk memastikan kerajaan Islam itu dapat diurus dengan baik dan stabil. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan rakyat iaitu atau rakyat diutamakan. Para Khulafa Ar-Rasyidin, mereka ini semua mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Mereka memastikan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan dalam masyarakat. Dari sini kita lihat dari keempat-empat slide yang kita bentangkan tentang khalifah-khalifah ini, kita dapat detect atau kita dapat melihat bahawa keempat-empat khalifah ini amat mementingkan kemaslahatan atau nadi suara rakyat. Mereka mengutamakan masalah-masalah sosial serta memastikan keadilan serta kekayaan setiap rakyat itu berada pada kedudukan yang sama. Mereka juga mendengar keluhan-keluhan rakyat dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat-rakyat mereka. Seterusnya yang terakhir iaitu pengembangan infrastruktur. Para Khulafa Ar-Rasyidin memperhatikan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka membangun jalan-jalan, sistem irigasi dan sarana transportasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Dari sini kita dapat lihat ia ada kaitan dengan isi yang keempat tadi iaitu kepentingan rakyat ditemakan. Iaitu apabila ia dapat dikaitkan dengan apabila seterusnya kita pergi kepada isi yang terakhir iaitu pengembangan infrastruktur. Para Khulafa Ar-Rasyidin memperlihatkan atau
memperlihatkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Okey, baiklah, dari sini kita dapat lihat keempat-empat Khulafa Ar-Rasyidin ini amat mementingkan pembangunan infrastruktur di kawasan kerajaan Islam maupun kawasan jajahan mereka. Seperti mereka menambah baik atau membangun infrastruktur pengangkutan bagi memudahkan uh, masyarakat atau memudahkan kehidupan masyarakat untuk melakukan urusan sehari-hari. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan melihat kepada perbezaan ciri pentadbiran keempat-empat Khulafa Ar-Rasyidin. Meskipun kita telah lihat di dalam slide yang sebelum ini tentang penjelasan setiap khalifah mengenai pentadbiran mereka, namun kita akan menjelaskan lagi tentang perbezaan pula antara perbezaan pentadbiran mereka. Okay, yang itu yang pertama kita dapat lihat iaitu perbezaan dari segi strategi dalam perluasan wilayah. Umar bin Al-Khattab memperluas wilayah khilafah secara besar-besaran melalui penaklukan. Manakala sementara itu Uthman bin Affan pula lebih berfokus pada pemeliharaan wilayah yang sudah ditakluki dan memperkuat infrastruktur. Okay, dari sini kita dapat lihat sewaktu pemerintahan Umar bin Al-Khattab, beliau amat mementingkan atau amat menitik beratkan peluasan wilayah Islam secara besar-besaran, iaitu melalui penaklukan serta peperangan. Namun pada zaman Khalifah Uthman bin Affan pula, beliau lebih memfokuskan kepada kawasan-kawasan yang telah di ditawan atau ditakluki sewaktu pemerintahan khalifah yang sebelumnya iaitu Umar bin Al-Khattab dan untuk memperkuatkan atau menambah baik infrastruktur yang berada di kawasan tersebut. Ya, seterusnya kita akan lihat kepada poin yang kedua iaitu hubungan dengan penduduk tempatan. Okey. Umar bin Al-Khattab dikenali sebagai pemimpin yang berpandangan jauh dan menghormati hak-hak penduduk tempatan di wilayah-wilayah yang ditaklukinya. Sementara Ali bin Abi Talib lebih menekankan dialog dan musyawarah dengan masyarakat dalam membuat keputusan. Dari sini kita dapat lihat dua cara atau interaksi yang berbeza antara dua khalifah ini, iaitu sebagai contoh Khalifah Umar ni lebih menghormati uh, hak-hak asasi penduduk tempatan wilayah yang ditaklukinya seperti makanan, minuman dan tempat tinggal tanpa beliau uh, menolak hak mereka terhadap perkara-perkara tersebut. Tetapi kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib ini beliau lebih menekankan dialog atau perbincangan antara masyarakat. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, musyawarah antara masyarakat. Ah, Khalifah Ali ni amat suka untuk membuat musyawarah atau dialog, perbincangan antara masyarakat untuk bertanyakan pandangan mereka dalam membuat keputusan agar keputusan itu lebih tepat dan sesuai kepada uh, isu semasa atau masalah yang timbul. Okay, yang terakhir iaitu pendekatan dalam memimpin. Okay, meskipun kesemuanya mengamalkan prinsip keadilan, pendekatan mereka dalam memimpin berbeza. Sebagai contoh, Khalifah Abu Bakar dikenali sebagai pemimpin yang lebih lunak dan berbelas kasihan. Sementara Umar bin Al-Khattab dikenali sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa. Okay, dari sini kita dapat lihat meskipun keempat-empat Khulafa Ar-Rasyidin ini mengamalkan prinsip keadilan dalam pemerintahan mereka, namun pendekatan
dalam pemerintahan atau kepimpinan mereka adalah berbeza. Sebagai contoh, kita dapat lihat Khalifah Abu Bakar ini lebih berbelas kasihan atau lebih uh, orang kata lebih mendengar atau lebih berkompromi atau mempunyai sifat berkompromi kepada rakyat. Ah, Namun ia sebaliknya kepada Khalifah Umar yang seperti kita tahu mempunyai sifat yang tegas dalam pemerintahan baginda. Okay, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada atau saya akan merumuskan isu atau perbincangan kita pada hari ini. Akhir kata, sumbangan dan pembaharuan dalam bidang pentadbiran yang dilakukan oleh keempat-empat Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Al-Khattab, Khalifah Uthman bin Affan dan juga Khalifah Ali bin Abi Talib. Ini menunjukkan kesinambungan dan konsistensi dalam prinsip-prinsip pentadbiran Islam. Mereka semua memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan, kebersihan, transparansi antara pemimpin dan rakyat dan kesejahteraan umat Islam sebagai asas bagi pentadbiran mereka. Selain itu, mereka juga mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan penting serta menggabungkan pengetahuan agama dan kebijaksanaan dunia dalam pentadbiran mereka. Selain itu, mereka juga memperkuat institusi-institusi pentadbiran seperti kehakiman, kewangan dan pertahanan bagi memastikan kerajaan Islam itu dapat diurus serta ditadbir dengan baik dan cermat. Oleh yang demikian, sebagai umat Islam yang bersyukur terhadap kurniaan Allah SWT kepada kita terhadap keempat-empat kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin yang bijaksana ini serta sumbangan dari kepembaharuan dalam bidang pentadbiran mereka ini mampu mampu membentuk landasan yang penting dalam pembentukan peradaban Islam. Warisan mereka yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran tetap menjadi sumber inspirasi serta teladan bagi umat Islam hingga ke hari ini. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.